Ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Saya nak tanya kepada Dr. Ruzaimi. Yang ni saya wakil untuk bagi soalan kepada Ustaz. Ada orang tanya ni, bagaimanakah kita nak beribadat kepada Allah Ta'ala di keadaan kita ni berbeza mazhab. Okey, di tempat-tempat ataupun di mana jua. Macam mana tu Ustaz? Boleh tolong terangkan? InsyaAllah. Silakan. Ini belajar kuip juga? Bukan, belajar sini. Pelajar sini. Belajar sini. Tapi orang Malaysia nampaknya ni? Murid saya. Oh, orang Malaysia ke? Ya. Ha? Menetap di Malaysia. Oh, menetap di Malaysia. Orang Thailand. Orang Thailand. Ya. Ahlan wa sahlan. Baik. Tadi Syekh Wan Syukri dah sebut, dalam agama ni ada perkara yang dipanggil sebagai al-mukhtalafih, benda yang diperselisihkan dan dibenarkan untuk kita berbeza pendapat. Kita memang dibenarkan untuk berbeza pendapat. Buktinya apa? Buktinya di zaman Nabi SAW, hadis yang paling glamour sekali, hadis yang kita panggil sebagai hadis Bani Quraidah. Nabi SAW beri arahan kepada para sahabat, la yusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraidah. Hadis Bukhari. Jangan ada salah seorang daripada kamu salat asar sehinggalah kita sampai di tempat Bani Quraidah. Nabi nak pergi perang, Nabi nak suruh segera. Jangan ada salat asar melainkan sampai baru kita salat asar sama-sama. Fa adraka ba'duhumul asra fit tariq. Sebahagian daripada sahabat dia salat asar di pertengahan jalan, belum sampai ke Bani Quraidah dia dah salat dah. Maka sebahagian daripada sahabat dia tegurlah, dia kata, Nabi kata jangan. Kenapa kamu salat? Dia kata bal nusalli. Kita salatlah. Nabi bukan larang kita salat, Nabi nak suruh cepat. Bila sampai kepada Nabi SAW, ada sebahagian sahabat bagi tahu, ya Rasulullah, tadi ada sebahagian daripada kita ni yang pergi salat, sedangkan arahan kata jangan salat sehingga sampai ke Bani Quraidah. Falam yu'annif ahadam minhum. Nabi SAW mendengar perbuatan itu, tapi Nabi tak marah. Dan ini merupakan takrir hadis. Bila Nabi SAW tidak membantah, tidak melarang, maka sekurang-kurangnya benda itu dibenarkan. Dibenarkan. Maka ini menjadi satu alasan yang mana kita dibenarkan untuk berbeza pendapat. Yang salat di pertengahan jalan dan segera pun Nabi tak marah. Yang sampai, yang pegang literal, yang pegang zahir nas pun Nabi tak marah. Maka dalam isu ni kita melihat sahabat Nabi SAW pun berbeza pendapat. Mereka berbeza pendapat dalam keadaan yang serius. Ibnu Abbas berbeza dengan Zaid bin Thabit dalam masalah miras, sehingga kan mereka berbantah-bantah sampai sanggup nak pergi mubahalah, sumpah laknat di Kaabah. Ya? Tetapi mereka apabila di luar daripada perbincangan ilmu, mereka berkasih sayang, mereka berukhuwah, sehingga kan Zaid bin Thabit cium tangan Ibnu Abbas sehingga dia kata hakadha ulimna an nahtarima ala baiti Rasulina sallallahu alaihi wasallam. Beginilah kami diajar untuk menghormati ahli bait. Ibnu Abbas pun ambil tali unta Zaid dan dia bawa. Menunjukkan ukhuwah yang sangat baik yang ditunjukkan oleh para sahabat. Berbalik pada isu kita tadi, dalam masalah yang kita dibenarkan untuk berbeza pendapat, macam mana kita nak ibadat? Maka di sinilah timbul perbahasan di sisi ulama usul fiqh. Boleh ke tidak kita ni berimamkan dengan imam yang berbeza mazhab dengan kita? Maka ada dua pandangan, ada yang tak bagi dan ada yang bagi. Tetapi al-ma'mul bihi al-an, yang diamalkan oleh kebanyakan ulama pada zaman ini ialah mengikut kepada apa yang ditentukan oleh pemerintah apabila pemerintah itu telah menjadikan ia sebagai satu peraturan. Contohnya macam kita pergi dekat Mekah dan Madinah sekarang ini, imam-imam di sana bermazhab Hambali. Maka kita kalau berpegang dengan mazhab Syafi'i, kita salat di belakang dia, sah ke tak sah? Sah. Kenapa? Kerana di zaman dulu Imam Syafi'i
pernah menuntut ilmu dengan Imam Malik. Mereka berbeza pendapat tak? Mereka berbeza pendapat. Tapi ada tak riwayat yang kata Imam Syafi'i bila salat dia tak ikut Imam Malik? Kan? Jadi ini satu benda yang kita kena fikir. Di zaman itu juga berbeza pendapat. Tapi perbezaan pendapat tu diuruskan dengan baik. Yang tak boleh berbeza pendapat dalam masalah yang ijma'. Ijma' tak boleh kita berbeza pendapat. Contohnya ada imam dia kata, tuan-tuan sebenarnya saya tak ambil uduk pun tadi. Jadi ikutlah saya jadi imam sekarang ni. Tak boleh ikutlah. Sebab tidak ada mazhab yang kata solat tanpa uduk sah. Kan? Ataupun dia baca bukan main sedap, orang tegur dia, Masya Allah imam, sedap punya baca. Dia kata itu belum ada uduk lagi. Kalau ada uduk lagi sedap saya baca. Maka tak boleh ikut belakang dia lah sebab dia tak ambil uduk. Kan? Jadi kita kena bezakan perbezaan yang mana dibenarkan, yang mana yang tak dibenarkan. Yang dibenarkan, kalau pemerintah dah menentukan, ini imam yang dilantik oleh kerajaan, imam yang dilantik oleh pemerintah tempatan, maka kita follow. Supaya kita tidak memecah belahkan kesatuan orang Islam dalam perkara-perkara yang kita dibenarkan untuk berbeza pendapat. Wallahu a'lam.